Hai, terima kasih kerana memilih Zack Cool Channel. Jangan lupa like dan turunkan komen anda serta subscribe. Selamat menonton. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita banyak-banyak pada Allah. Kerana masih lagi Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita. Dan masya-Allah kita dapat solat subuh berjemaah dengan yang mana masya-Allah diimami oleh Syekh Idris kita. Kita rindu dengan kota Mekah. Allah SWT hantar Syekh kita masya-Allah kan untuk mengobat kerinduan kita dengan kota Mekah. Dapat solat subuh berjemaah cara Nabi SAW dan kemudian kita dapat duduk dalam majlis sama-sama. Tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, hari-hari yang mana masya-Allah kita sedang santai ni masya-Allah, perkara yang enak yang kita buat setelah penat semalam, bermandi-manda dan macam-macam aktiviti kita buat semalam. Aktiviti macam-macam kan yang mana kita telah letih masya-Allah. Biasanya pagi macam ni tuan-tuan, perkara yang paling sedap kita buat tidak lain tidak bukan tidurlah masya-Allah. Inilah amalan yang paling lazat dan nikmat tuan-tuan masya-Allah. Tuan-tuan yang mulia, mengenai bab tidur ni tuan-tuan, walaupun semua orang suka tidur, akan tetapi rekod tidur takkan dapat dipecahkan sampai kiamat. Sebab rekod tidur ni tuan-tuan, Allah beritahu dalam Quran telah dipegang oleh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi telah tidur selama 309 tahun tuan-tuan masya-Allah. Tuan-tuan, rekod tidur yang kedua dipegang oleh Nabi Uzair alaihissalam, juzuk 3 muka kedua, fa amatahullahu mi'ata amin. Telah ditidurkan Uzair alaihissalam selama 100 tahun. Thumma ba'athah, Tuhan dibangkitkan. Qala kam labis, berapa lama tidur? Qala labistu yawman aw ba'da yawm, satu hari ataupun setengah hari. Qala bal labista mi'ata amin, telah kami tidurkan kamu selama 100 tahun masya-Allah. Rekod tidur yang ketiga tuan-tuan, walaupun tak ada cerita dalam Quran, tapi nampak-nampak gaya macam orang Melayu yang pegang masya-Allah. Sebab belum mula bayan dah ada yang duduk masya-Allah. Saya ingat Masyaikh bagi tahu kita hari ini salah faham. Waktu gas sebenarnya kena tundukkan pandangan, tapi kita angkat pandangan masya-Allah. Waktu taklim kita sebenarnya kena angkat pandangan, waktu bayan kena angkat pandangan, tapi kita tundukkan pandangan pula masya-Allah. Terbalik. Tuan-tuan yang mulia masya-Allah, satu ketika Hazrat Maulana Umar Palampuri rahimahullahu taala ketika mana duduk dalam satu majma' masya-Allah. Maulana Umar baru nak mula bayan. Maulana Umar Palampuri rahimahullah nampak ada orang tidur. Maka Maulana Umar Palampuri rahimahullahu taala telah baca beberapa rangkap syair Arab. Dengan syair itu tuan-tuan yang mulia, orang yang telah tidur telah terjaga dan telah dengar bayan Maulana Umar Palampuri rahimahullah sampai habis masya-Allah. Apa Maulana Umar kata? Kum kum ya habibi kam tanamu inna syamsa wal qamaru la yanamu. Kum ya habibi. Kum ni bahasa Arab maksudnya bangun tuan-tuan, bukan tu kum. Kum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, berapa lama lagi kau nak tidur? Kuliah subuh tidur, kuliah duha tidur, khutbah Jumaat masya-Allah. Khatib dekat mimbar tu sungguh-sungguh masya-Allah. Terbakar mikrofon, pengusi beli mikrofon lain, sambung lagi khutbah. Pun ada yang tidur masya-Allah. Kam tanamu, berapa lama lagi nak tidur? Inna syamsa wal qamaru la yanamu, sesungguhnya matahari dan bulan sekalipun tak pernah tidur. Dia baca syair yang kedua. Kum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, berapa lama lagi kau nak tidur? Talibul jannah la yanamu, orang yang kata teringin nak masuk syurga, pasti dan pasti tak lena tidur. Dia baca syair yang ketiga. Kum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, berapa lama lagi kau nak tidur? Khaifun nar la yanamu,
Orang yang kata takut bakaran api neraka, pasti dan pasti takkan lena tidur. Masya Allah. Orang yang kita telah terjaga kepada mula dan telah dengar bayan Mana Umar Perampuri rahimahullah sampai bila pagi tu Mana Umar telah bayan selama 3 jam dah, Masya Allah. Tapi pagi ni tu jangan risau, Masya Allah, sebab kita dah dengar bunyi orang potong bawang tu, Masya Allah. Jadi kita tak akan bayang panjang-panjang, Insya Allah. Tuan-tuan yang mula, satu bekas, bila mana bekas itu terbuka, walaupun hujan yang turun hanya renyai sahaja, maka pasti dan pasti Insya Allah air akan bertakung dalam bekas tadi. Satu bekas bila ditutup, walaupun hujan yang turun lebat sekalipun, tuan-tuan yang mulia, setitik air pun tidak akan bertakung dalam bekas tadi. Begitulah tuan mulia ulama beritahu, pendengaran kita, bila mana kita buka pendengaran kita dalam majlis-majlis ilmu, Masya Allah, maka Allah SWT akan beri manfaat pada kita. Walaupun yang menyampaikan itu orang biasa-biasa, Masya Allah, tak masuk TV pun, tak masuk radio pun, siapa pun tak kenal dia. Tapi bila kita buka pendengaran kita, kita akan dapat manfaat. Akan tetapi walaupun pembayaran tu, Masya Allah, kata ulama, orang yang hebat sekalipun, kita tutup pendengaran kita, maka kita akan dapat manfaat ilmu daripada perkongsian yang diberikan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ni tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, kita nak bincang satu perkara yang sangat besar, projek yang sangat besar, yang mana perkara ini tuan-tuan yang mulia akan melumpuhkan seluruh projek-projek yang kita dapat, akan melumpuhkan seluruh apa-apa perancangan yang kita telah rancang. Projek ini tuan-tuan yang mulia, kita semua tuan-tuan yang mulia akan hadapi. Perkara ini kita semua akan hadapi. Bahkan raja sekalipun tidak akan terlepas daripada perkara ini, iaitu kematian. Tuan-tuan yang mulia, kematian satu perkara yang mana bila dia datang, tuan-tuan, tak ada satu orang pun dapat terlepas daripadanya. Tuan-tuan yang mulia, ulama mengatakan bahawa bila mana seseorang itu meninggal dunia, maka semua akan terkejut. Isteri akan terkejut, Masya Allah, baru je sebelum abang pergi kenyai itu saya lambai. Anak akan terkejut, ya Allah, meninggal ada ayah. Baru semalam buat video call, tengok dia main jet ski. Baru semalam tengok dia main banana boat. Masya Allah. Kawan-kawan terkejut, kawan-kawan tempat kerja, ya Allah, rupanya hantar dia kat TBS malam tu yang terakhir, Masya Allah. Tak jumpa dah. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang mulia, kata ulama, walaupun kematian satu benda yang semua dengar terkejut, akan tetapi ada satu orang berada ni, tuan-tuan, dia paling terkejut sekali. Siapa dia? Yang mati itu, tuan-tuan. Ya Allah, mati dah aku. Baru cadang-cadang nak mulai malam tadi, tapi tak bangun. Baru cadang-cadang, Masya Allah, nak khatam Quran hari ni. Rupanya dah 2 tahun tak baca Quran. Baru cadang-cadang, Masya Allah, mungkin dah habiskan zikir hari ni, Masya Allah. Rupanya dah lama tak zikir. Dia paling terkejut, tuan-tuan. Sebab apa? Tak ada persediaan yang dibuat. Tuan-tuan yang mulia, kata ulama, bila mana satu orang meninggal dunia, isteri akan kehilangan dia. Isteri akan kehilangan dia seorang je, Masya Allah. Satu orang anak akan kehilangan satu orang ayah, dia seorang je hilang. Satu orang kawan akan hilang kawan dia. Maksudnya orang lain akan hilang, dia seorang je, tuan-tuan. Akan tetapi dia yang mati itu akan kehilangan semua sekali, tuan-tuan. Dia kehilangan isteri dia, kehilangan anak dia, kehilangan kawan-kawan dia, kehilangan semua dunia yang dia miliki, tuan-tuan. Maka sebab itu, tuan-tuan yang mulia, kita perlu buat persiapan untuk kematian. Bahkan orang alim kita beritahu, bila mana Israel AS telah cabut nyawa satu orang daripada ahli rumah itu, maka Israel AS akan berdiri di pintu, tuan-tuan, di jenang pintu rumah tadi. Israel akan melihat seorang demi seorang orang yang dekat dengan dia. Isteri dia datang menangis, anak dia datang sedih, kawan-kawan datang sedih, setiap ahli keluarga ataupun orang yang dekat dengan dia akan datang sedih, tuan-tuan. Israel AS akan beritahu, kalaulah kamu semua ni tahu yang aku akan datang lagi untuk cabut nyawa seorang demi seorang, sehingga tidak ada satu orang pun yang duduk dalam rumah ni lagi, maka kamu akan menangis untuk diri kamu lebih daripada yang mati ni, tuan-tuan yang mulia. Jadi tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, kematian satu perkara yang Allah rahsiakan, tuan-tuan. Ulama beritahu 3 perkara yang Allah rahsiakan tentang kematian. Pertama, tuan-tuan yang mulia, bila mati. Tak ada siapa pun tahu bila dia mati, tuan-tuan. Walaupun dia ceramah tentang mati hari-hari, Ustaz Dasuki tiap-tiap hari cerita pasal mati. Cuba tanya, Ustaz, agak-agak Ustaz bila mati? Tak tahu, tuan. Sebab perkara rahsia, Masya Allah. Yang kedua, di mana mati? Di mana mati? Tak ada siapa tahu, tuan-tuan. Wa tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada satu jiwa pun tahu di mana dia mati, tuan-tuan. Dan yang ketiga, di mana disemadi. Pertama, bila mati. Kedua, di mana mati. Ketiga, di mana disemadikan. Ini rahsia daripada rahsia Allah. Almarhum guru kita Ustaz Fazli Yamani rahimahullah,
Meninggal di China, tanam di Batu Muda tuan-tuan. Ada ulama tuan-tuan di Mekah. Seorang ulama guru kami di Mekah, Hazrat Syekh Hafiz Makki rahimahullah ta'ala. Orang Pakistan, Masya Allah. Ayah dia ulama besar di Mekah. Dan dia ulama juga di Mekah, Masya Allah. Syekhul Hadis, murid pada Muhammad Zakaria rahimahullah ta'ala. Mengajar depan di Masjidil Haram, depan Kaabah, Masya Allah. Membesar di Mekah, orang Pakistan, membesar di Mekah. Sebelum ayah hidup dia tuan-tuan, South Africa telah jemput dia bagi ceramah, bagi bayan di Universiti South Africa. Dia telah terbang ke South Africa bagi ceramah. Habis bagi bayan, bagi ceramah, meninggal di South Africa. Kerajaan Saudi telefon untuk arahkan hantar pada jenazah tu, tanam di bakai di Madinah, di kubur sahabat. Tonton bayang betapa begitu Masya Allah, Allah Ta'ala atur kehidupan dia. Orang Pakistan membesar di Mekah, meninggal di South Africa, tanam bukan di Mekah, di Madinah, di kubur sahabat. Masya Allah. Mungkin dia pun tak jangka Allah Ta'ala atur hidup dia macam tu. Ini menjadi rahsia daripada rahsia-rahsia Allah SWT. Dan tuan-tuan yang mulia, ulama beritahu, waktu kita hidup ni tuan-tuan, kita boleh buat pilihan. Saya boleh buat pilihan, tuan-tuan boleh buat pilihan. Tak suka tinggal dekat bandar, boleh tinggal dekat kampung. Tak suka tinggal dekat mana, Bangi, pindah duduk Kedah. Tak suka duduk Penang, boleh pindah duduk Johor, Masya Allah. Tak suka duduk Johor, boleh pindah duduk Kelantan, kan? Boleh pindah. Tak suka duduk Malaysia, dah menyampar, meluat duduk Malaysia, boleh pindah duduk dalam negara, Masya Allah. Boleh buat pilihan. Bahkan tuan-tuan yang mulia, untuk perkara yang kecil, contohnya mandi, kita boleh buat pilihan tuan-tuan. Pertama, bila kita nak mandi. Saya memang tak mandi pagi, saya nak mandi tengah hari, ikut suka. Tak ada siapa pun nak saman bagi compound. Ni tak mandi pagi tu kan, compound 1000, tak ada tuan. Boleh pilih, bila nak mandi, boleh pilih. Yang kedua, di mana nak mandi. Saya rasa macam shower dekat Shelly ni tak berapa kuat lah. Nak mandi dekat Tasik, mandi, tak ada siapa pun nak marah. Di mana nak mandi, tak ada siapa nak marah. Ada orang tuan-tuan tabiat suka mandi kat surau, tak nak mandi kat rumah. Tabiat juga tuan-tuan, suka mandi. Saya suka lah mandi kat surau tu, shower dia kuat. Memang shower kuat, tapi tabung tu tuan-tuan, dia tak nak senyum kita. Ulurlah sikit kan, tiap-tiap hari mandi kat surau. Ada satu orang kita jumpa, dia baru beli kereta Viva tuan. Setengah kolah masjid mandi Viva dia je. Saya kata, bang, banyak air ni bang guna. Berkat Ustaz. Memang berkat tuan-tuan, tapi yang bayar air surau bukan dia, Masya Allah. Jadi tuan-tuan kena tahu juga, Masya Allah, tentang perkara tersebut kan, muamalat tu kan. Jadi nak mandi di mana, terpulang. Yang ketiga, cara macam mana kita nak mandi, terpulang bagi kita. Saya rasa nak sabun ketiak je, sabun lah, tak ada siapa pun nak marah. Saya rasa nak sabun tapak kaki je, ikutlah, tak siapa pun nak marah. Saya rasa hari ni nak sabun telinga je, gatal telinga, ikutlah, tak siapa nak marah. Cara macam mana nak mandi, terpulang, Masya Allah. Pertama, bila nak mandi. Kedua, di mana nak mandi. Ketiga, cara macam nak mandi, terpulang. Akan tetapi tuan-tuan, akan datang satu detik, akan datang satu masa, akan datang satu saat yang saya dan tuan-tuan akan alami. Kita tak boleh pilih dah bila kita nak mandi. Orang akan tetapkan jenazah ni, walaupun nama dia Datuk sekalipun, Tan Sri sekalipun, walaupun nama dia Raja sekalipun, Masya Allah. Dan Ustaz kita, Raja Zuhaimi, Raja sekalipun nama dia tuan-tuan, dia tak boleh buat keputusan bila dia nak mandi ketika itu. Bahkan orang tak panggil Raja dah. Bila nak mandikan Raja, tak. Orang akan cakap, bila nak mandikan jenazah ni. Tukar nama tuan-tuan. Dah tukar dah, Masya Allah. Bila nak mandikan, orang akan tetapkan untuk kita, Masya Allah. Imam kata, jenazah ni nak dimandikan pukul 8 kot. Kita tak boleh angkat tangan, Imam. Seumur hidup saya tak pernah mandi pagi, Imam. Lewatlah sikit, tengah hari sikit, sejuk ni, Imam. Tak boleh, tuan-tuan. Kita dah tak boleh, tuan-tuan, Masya Allah. Tak boleh bagi, tak boleh, cabut lagi bang, tak boleh bagi cadangan dah. Yang kedua, di mana kita nak mandi, dah tak boleh bagi cadangan dah. Imam kata jenazah ni akan dimandikan di masjid. Kita tak boleh bagi cadangan, Imam. Rumah saya tingkat 2, shower dia kuat sikit, mandi atas lah, ada air panas. Tak boleh bagi cadangan dah tuan-tuan, dah tak boleh dah. Bahkan tuan-tuan yang mulia, jangan terkejut, kenapa di Selangor dan KL banyak masjid-masjid yang ada bilik mandi jenazah. Cuba tuan-tuan tanya tukang mandi jenazah. Alhamdulillah kami pernah berpeluang keluar 3 hari dengan tukang mandi jenazah di Kuala Lumpur. Dia kata apa? Kerana Ustaz, isteri-isteri tak sedia suami dimandikan di rumah. Walaupun rumah tu nama suami dia tak tukar lagi, isteri akan kata, Tuan Imam, tolong mandikan di masjid. Kalau mandi kat rumah, seram lah kita nak tidur malam ni. Tuan-tuan bayangkan, Masya Allah. Nama suami pun tak tukar.
Suami tu yang buat rumah tu, dia yang buat shower tu, dia yang buat bilik tu. Bini kata tolong mandikan di masjid. Masya Allah tuan. Di mana dimandikan, kita tak boleh buat pilihan. Orang akan tetapkan untuk kita. Yang ketiga, cara macam mana nak kita dimandikan. Kita tak boleh buat pilihan dah bang. Orang akan mandikan kita. Kalau yang mandikan kita itu anak kita, Masya Allah, dia akan mandikan dengan penuh kasih sayang. Waktu basuh tangan kita, inilah tangan ayah yang pernah dokong aku, yang pernah iqamatkan aku, dokong aku waktu nak iqamatkan aku masa, waktu nak azankan aku masa kecil, Masya Allah. Inilah tangan yang pernah usap kepala aku, yang pernah peluk aku, Masya Allah, yang pernah takung air mata doa untuk aku, Masya Allah. Waktu dia usap kaki kita, inilah kaki yang telah penat sepanjang hidup dia untuk besarkan aku, Masya Allah. Ini anak Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kaki kalau dia berbuat dosa, Ya Allah. Ampunkan tangan ni, Ya Allah. Dia akan mandikan penuh kasih sayang. Kalau orang lain akan mandikan, maka dia akan mandikan macam orang biasa dimandikan, sebab dia tak ada hubungan dengan kita, Masya Allah. Lebih malang lagi tuan-tuan, kalau yang mandikan kita itu adalah orang yang pernah kita buat musuh kat dunia. Tukang mandi jenazah kata, Pakcik dibawa kepada saya pada hari ini. Dulu masa hidup, bukan main jago lagi pakcik ni kan? Bukan main hebat lagi. Saya ingat lagi pakcik pernah tengking saya dekat depan warung. Tapi saya lupa nak bisik kat pakcik, saya tukang mandi jenazah. Sini pakcik, meh sini saya mandikan. Kalau dia tak mandikan keluar, bersyukur tuan-tuan, Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, maka perkara ini tuan-tuan yang mulia, di dunia ini kita boleh pilih. Tetapi setelah kematian kita, tidak ada pilihan lagi tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kita ketetapan waktu. Wa likulli ummatin ajal. Setiap manusia telah diberi ketetapan waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai waktu kita, bila sampai masa kita, tidak akan cepat sesaat, tidak akan lambat saat, kerana sifat mati ni tepat. Umar dan Abu tuan yang mulia, tiap-tiap malam menangis muhasabah diri. Kenapa? Kerana ingat kepada kematian. Bahkan kata ulama, Umar dan Abu bagi tahu, kama tahiyyatu tamutun, kama tamutuna tub'asun. Bagaimana kamu habiskan hidup kamu, kata Umar, begitulah kamu mati. Bagaimana kamu mati, begitulah kamu akan dibangkitkan nanti. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah beri ketetapan waktu, usia, umur kepada kita semua. Ulama kata, umur yang paling panjang yang pernah Allah beri kepada sejarah manusia, itulah umur kaum Nuh AS. Umur mereka, kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, di antara 1000 ke 1500 tahun. 1000 ke 1500 tahun. Maulana kata, kalau 500 tahun dia enjoy, ada 500 tahun lagi untuk taubat. 1500 tahun umur dia, Masya Allah. Nabi Nuh sendiri umurnya, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, 1300 tahun dah, Masya Allah. Umur pertengahan yang pernah Allah beri kepada sejarah manusia, itu umur Bani Israel zaman Nabi Musa AS. Umur mereka di antara 300 ke 500 tahun, Masya Allah. 300 ke 500 tahun, Masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, satu makcik menangis tepi jalan. Nabi Musa jumpa, Nabi Musa tanya, wahai makcik, kenapa makcik menangis? Makcik tu beritahu, saya menangis sebab anak saya muda lagi dah meninggal. Nabi Musa tanya, wahai makcik, berapa umur anak makcik? Makcik tu kata, muda lagi wahai Musa. Belum kahwin, muda lagi. Berapa? 300 tahun. 300 tahun, tuan-tuan. InsyaAllah. Kita tengok atuk kita umur 90 pun kita kesian tengok. Ya Allah, kesiannya atuk ni kan. Ni 300 tahun, bujang lagi, belum kahwin, Masya Allah. Yang ni belum kahwin lagi. Ni belum kahwin. Apa? Tak ada ubah lagi, tuan. Masya Allah, 300 tahun. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan, Nabi Musa beritahu akan datang satu umat, Masya Allah, umur mereka pendek-pendek, 60-70 tahun. Makcik tu kata, ya Allah, wahai Musa, pendeknya umur dia. 60-70 tahun pendek, tuan-tuan, Masya Allah. Kita jumpa tuan pakcik depan pencen, dia umur berapa ji? 70. Masya Allah, 70 umur. Apa petua tu? Makcik zaman Nabi Musa kata, cukup ke pendeknya umur dia? Nabi Musa bagi tahu umur mereka 60-70 tahun. Makcik tu kata, apa yang dia boleh buat? Tuan-tuan, kami pernahlah buat macam postmortem yang orang panggil, tanya-tanya ni, dekat masjid-masjid, soal selidik. Pakcik-pakcik yang pencen kan, 60-70 tahun. Ji buat apa sekarang Ji? Tak tahu saya nak buat apa lagi. Dulu ada kerja, sekarang tak ada kerja. Tak tahu nak buat apa. Tuan-tuan, makcik zaman Nabi Musa kalau dengar terkejut, tuan-tuan. Sebab dia kata, wahai Musa, cukup ke 60 tahun? Kalau aku lah hidup 60 tahun, hanya sujud dan rukuk pada Allah saja. Tapi zaman kita tak tahu nak buat apa.
Nak jaga cucu mereka tak bagi. Tak tahu nak buat apa. Bayangkan tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, umur yang paling pendek iaitu umur umat Nabi SAW. Di antara 60-70 tahun dah, Masya Allah. Pun begitu, Allah beritahu dalam Quran, dalam ayat tadi, walikulli ummatin ajal. Allah telah letak masa kita, tuan. Ada orang Allah beri masa 30 tahun dia, tuan-tuan. Kemudian Allah jemput dia balik ketemu Allah. Ada orang Allah beri masa dia 40 tahun, Masya Allah. Sebab itu, tuan-tuan, saya ingat lagi almarhum Kiai Mukhlisun rahimahullah ta'ala di bayan di Sri Talib. Dia kata apa? Tuan-tuan semua, permulaan bayan, tuan, dia kata. Tuan-tuan semua, hari ini semua orang sibuk bicara tentang masa depan. Orang itu bicara masa depan, orang ini bicara masa depan. Apa itu masa depan, tuan-tuan? Kalau masa depan itu usia tua, saya sudah di masa depan, tuan-tuan. Tidak ada apa-apanya di masa depan ini. Masa depan yang sebenar, kata Kiai Mukhlisun, adalah akhirat. Kerana kalau kamu semua yakin, kamu semua percaya masa depan itu adalah tua, maka tak semua kita akan menghadapi masa depan. Akan tetapi masa depan yang sebenar adalah akhirat. Yang muda pun akan hadapi masa depan, yang tua pun akan menghadapi masa depan. Maka tuan-tuan yang mulia, perlulah kita buat persiapan, persediaan untuk masa depan kita juga. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat tamsil satu orang masyayikh kita tentang ikan, tuan-tuan. Kita duduk tepi pasir ni kan, tentang ikan, Masya Allah. Satu ekor ibu ikan, dia pesan dekat anak ikan, wahai anakku, jangan kamu main di permukaan air. Kalau kamu main di permukaan air, maka kamu akan jumpa umpan-umpan yang diletakkan oleh manusia. Di balik umpan tu kamu tak nampak ada tali yang mengikat umpan tersebut. Kalau kamu naik ke permukaan air, kamu akan tergoda, terkesan. Kamu akan makan umpan tu. Bila kamu makan, apa berlaku? Mata kail akan tercocok di mulut kamu. Kamu akan disentak naik ke atas, dan kamu akan jumpa satu makhluk yang jahat. Nama dia manusia. Manusia ni makhluk yang jahat. Kenapa? Kata ibu ni, kerana dia akan bawa kamu pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia akan beri kamu kepada isteri dia. Isteri dia lebih seram daripada suami dia. Rambut dia menggerbang, bawa pergi ke dapur. Kemudian dia akan siang kulit kamu. Dah siang kulit kamu, dia akan buang perut kamu. Tak cukup dengan itu, dia akan basuh kamu, letak rempah. Dia akan panaskan kuali yang panas. Dia akan goreng kamu. Tak cukup dengan goreng, kamu dah garing. Dia letak atas pinggan, dia letak atas meja. Dia panggil anak dia. Anak dia yang kecil pun datang. Dia akan makan kamu. Pipi kamu pun dicubit. Setelah isi kamu habis, tulang dan kepala kamu akan dibaling, diberi kepada makhluk yang agak seram juga, iaitu kucing. Maka anak ikan dia dengar, ini bahaya ni kan. Ikan-ikan ni pun dah dengar ni. Dia mancing tak dapat lah juga. Dia dah dengar dah, dia tahu cerita ni kan. Dia dah tahu dah sebut. Dia dah nyorok dah ni, Masya Allah. Tuan-tuan yang mula kata ulama, ini baik masyarakat kita, tuan-tuan. Samsil, apa berlaku setelah mak dia mati, tuan-tuan? Mak dia mati, apa yang berlaku? Ikan ni lupa pesan mak dia. Maka dia bermain di permukaan air, dan dia nampak umpan-umpan di permukaan air. Dan dia telah gigit saya daripada umpan. Ditegur dia, digigit. Bila dia gigit je, tuan-tuan, Masya Allah, semua pesanan yang mak dia pesan dulu datang balik. Ingat balik. Lepas ni jumpa satu makhluk yang kejam, nama dia manusia. Betul-betul dia angkat, jumpa makhluk yang disebut tadi manusia, Masya Allah. Dibawa ke rumah, betul-betul menggerbang rambut bini dia. Allah, kan? Menggerbang kan? Ikan pun confused. Orang ke gorila, confused ikan. Rambut menggerbang, pakai baju kelawar kan. Bawa pergi dapur, Masya Allah. Disiang, dibelah perut, dibuang perut, digoreng atas kuali yang panas, dihidang, dicubit-cubit, pipi pun dicubit, isi semua habis, bagi kucing makan, Masya Allah. Ulama kata, ibu ikan tu diumpamakan seperti baginda Rasulullah SAW, yang telah pesan kepada kita, tuan-tuan, akan adanya kematian, akan adanya kehidupan akhirat, akan sampai masa kita akan dijemput pulang untuk bertemu dengan Allah. Tetapi pada hari ini, tuan-tuan, 1400 tahun kita telah lupa pesanan Nabi SAW. Maka kita anggap biasa je dunia ni, tak ada apa-apa, kematian lambat lagi. Bukan hari ni mungkin kematian dia bukan kematian saya. Seperti mana ulama kita bagi tamsil seperti ayam yang mana letak dalam turuban. Tuan dia ambil seekor, sembelih, masak hari ni. Ayam lain kata dia bukan saya. Besok ambil seekor lagi, sembelih lagi, masak bulat-bulat lemak. Dia bukan saya. Ni tuan-tuan, itu berlaku pada kita. Dia mati bukan saya. Tetapi kata ulama, bila mana Israel datang cabut nyawa kita, sebagaimana ikan tadi, mata kail tersangkut dekat mulut ni, tuan-tuan, semua pesan mak dia datang balik.
Begitulah bila Israel datang, semua pesanan Nabi yang dulu kita pernah dengar daripada alim ulama kita, ustaz-ustaz kita cerita akan datang balik. Lepas ni kubur, lepas ni mahsyar, lepas ni mizan. Kita dah nampak dah. Alangkah ruginya dan malangnya kaya tak buat persiapan. Tuan-tuan yang mulia, satu orang nelayan, dia pergi ke laut, Masya Allah, tangkap ikan, dan dia mati di laut. Setelah dia mati, tuan-tuan, apa berlaku? Anak dia lepas ayah dia meninggal, sambung cari nafkah. Anak dia ambil bot bapa dia, sambung jadi nelayan. Kawan dia kata, kamu gila ke? Lupa kan? Bapak kau baru 2 hari lepas mati kat laut, hari ni kau naik bot jadi nelayan. Ni pun tanya, bapak kau pernah meninggal kan? Bapak kau meninggal kat mana? Dekat darat. Bapak kau meninggal kat darat, kenapa kau duduk darat lagi? Ya, tuan-tuan yang mulia, kematian ni tuan-tuan akan datang pada siapa saja. Kat laut pun kalau ditetapkan mati, tetap mati. Dekat darat, kalau tak mati pun tetap mati, tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, yang penting adalah persiapan kita. Apa persiapan kita menghadapi saat kematian yang kita tahu bila? Mungkin sekejap lagi, mungkin besok, mungkin minggu depan. Kita tak tahu, tuan-tuan, Masya Allah. Maka persiapan perlu kita buat. Dalam kitab Syiar Alam Nubala, Imam Zahabi rahimahullah nukilkan tentang kematian ataupun kewafatan seorang ulama yang besar, Al-Imam Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala. Imam Abu Zur'ah ni, tuan-tuan, anak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan dia merupakan hafiz hadis. Dia menghafal 200,000 hadis. Berapa, tuan? 200,000 hadis. Imam Zahabi sebut dalam Syiar Alam Nubala, 100,000 hadis yang pertama dia fasih dan begitu ingat seperti orang awam baca Fatihah. Tuan-tuan baca Fatihah, tutup mata. Maliki yaumiddin. Dia sambung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fasih, masya-Allah. Begitulah Imam Abu Zur'ah rahimahullah taala bila mana orang tepuk 100,000 hadis yang pertama. Imam Abu Zur'ah rahmatullah alaih, saat dia nazak, tuan-tuan, murid-murid dia datang. Imam Abi Khatim, beberapa dia punya anak murid dia, Imam Muhammad bin Maslamah rahimahullah datang. Dan anak murid, tuan-tuan, bukan jalan-jalan orang, masya-Allah. Anak murid pertama datang hafal 30,000 hadis. Yang kedua datang hafal 40,000 hadis. Yang ketiga datang hafal 50,000 hadis. Kita dapat hafal di 40 pun jalan ke pasar malam tak tengok orang dah. Hadis 40 baik. Hadis 40 kan? Itu pun ada yang lupa, dia yang ingat kan? Masya-Allah. Jalan kat pasar malam tak tengok orang dah. Hadis 40 ni jangan main-main. Masya-Allah. Ini hafal 40,000 hadis, tuan. Masya-Allah. Sampai dekat guru dia, tengok guru dia nazak. Mesyuarat 3 orang. Apa nak buat? Dulu kita belajar dengan syekh kita, hadis Nabi SAW, kalau orang nazak kena talqinkan dengan La ilaha illallah. Betul. Tiga-tiga betul. Tapi masalahnya, hadis tu dia lewatkan pada kita. Hadis tu kita dapat daripada dia. Macam mana kita nak talqinkan dia? Kan, sebagai adab, tuan-tuan tengok. Dah nak wafat ni, sebagai adab anak murid kan. Nak buat apa sekarang ni? Baik, tiga-tiga ni mesyuarat, kita baca sanad hadis. Sanad hadis yang kita dapat daripada guru kita ni. Mereka pun baca daripada sekian ke hadis kan? Dan daripada sekian. Yang seorang ni baca daripada sekian. Yang seorang lagi pula baca daripada sekian. Imam Abu Zur'ah yang sedang nazak telah duduk dan telah sambung daripada Nabi SAW, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kehidupan dia ucap la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Itu meninggal. Tuan-tuan bayang, Imam Abu Zur'ah rahimahullah meninggal dunia bukan ucap kalimah, bahkan baca matan hadis, orang yang di akhir kalam dia ucap kalimah akan masuk surga. Kata ulama, bagaimana ini terjadi? Kerana kehidupan dia di dunia telah dihabiskan untuk membawa manusia kepada Allah. Maka Allah SWT telah pelihara dia seperti janji dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang yang istiqamah, yakin bahawa Allah Rabb dia, pencipta dia, beri makan kepada dia, beri minum kepada dia, maka saat kematian dia tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kata ulama, setiap orang yang menghadapi kematian akan berlaku 2 perkara. Dia akan rasa sedih sebab nak tinggalkan semua ni. Semua yang dia ada ni nak tinggalkan. Tahafu, dia takut sebab dia nak pergi tempat yang dia tak pernah pergi. Mungkin di kalangan tuan-tuan pun nak pergi Kenyir ni takut juga kan? Tak pernah pergi Kenyir. Ada apa Kenyir?
Diorang kata dekat Kenyir ada Toman suka makan telur. Yang dia orang semua takut insya-Allah. Jadi orang semua takut tuan insya-Allah. Risau orang nak pergi Kenyir kan. Begitu kematian kata ulama, akhirat tempat yang kita tak pernah pergi. Maka kita akan rasa takut. Akan tetapi orang yang mana istiqamah dengan dakwah, orang yang istiqamah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang istiqamah menjaga amal harian itu tuan insya-Allah, maka untuk dia Allah Taala akan hantar malaikat bagi tahu, Allah takhafu, jangan takut. Relax brother, relax brother. Wala tahzanu, jangan sedih kata malaikat. Wa abshiru, bergembiralah. Kata ulama, disingkapkan tempat tinggal dalam syurga. Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan Allah janji, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa bil akhirah. Kami pembantu kamu di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi tuan-tuan yang mulia, maka kita kena buat persiapan. Selain daripada itu tuan-tuan yang mulia, ulama kita pesan tiap-tiap hari kita kena baca doa, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Istimewa itu ulama kita pesan satu hari 25 kali tuan-tuan. Kita baca sama-sama insya-Allah tuan. Satu kali kita baca. Mudah-mudahan kita ingat. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Sekali lagi tuan. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Satu hari 25 kali tuan. Ada kata 21 kali insya-Allah. Untuk apa tuan-tuan yang mulia? Untuk Allah SWT mudahkan kita tuan-tuan. Kita minta Allah mudahkan kita waktu sakarat kematian kita tuan-tuan masya-Allah. Dan baginda SAW telah pesan tuan-tuan untuk kita tiap-tiap malam baca surah Al-Mulk masya-Allah. Sebab itu tuan-tuan alhamdulillah di masjid-masjid sekarang di Selangor, Kuala Lumpur, di Johor, di setengah-setengah negeri masya-Allah, lepas isyak imam pondak baca Al-Mulk. Walaupun tuan-tuan perbuatan itu kaedah baca orang lain ikut amalan ni tak berlaku zaman Nabi tentang surah Al-Mulk ni. Akan tetapi dalam riwayat sebut Nabi SAW beritahu siapa yang baca surah Al-Mulk maka Allah SWT akan selamatkan dia daripada azab kubur. Kita dah tak hafal Quran masya-Allah. Amal kurang. Maka usaha tuan-tuan yang mulia supaya kita ni, saya bercakap supaya kita dapat jaga tuan-tuan surah Al-Mulk setiap malam. Dalam riwayat sebut termasuk juga surah As-Sajdah. Tapi kata ulama kalau tak mampu baca dua-dua, jangan tinggal semua. Pepatah Arab kata la tatruk kulluhu wa la yadruk julluhu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dan tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ihtimam dan istiqamah dengan kerja dakwah hingga akhir kita tuan-tuan. Lemah macam mana sekalipun tuan-tuan yang mulia, jangan kita tinggalkan kerja dakwah. Kerana inilah kerja tuan-tuan yang mulia yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat kita tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, dengan kerja dakwah ilallah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjazamkan ataupun menguatkan tuan-tuan yang mulia keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabi'ah Dawiyah rahimahullah. Satu ketika tuan-tuan, satu orang lelaki datang nak meminang dia. Seorang lelaki datang nak meminang dia. Dia beritahu, saya nak meminang kamu. Rabi'ah Dawiyah kata, kenapa nak meminang saya? Sebab saya cinta kepada kamu. Kenapa kamu cinta kepada saya? Kerana 3 perkara. Pertama, kerana kamu ni alimah. Jadi saya boleh belajar dengan kamu. Kan? Ada orang cakap kan, saya kalau dapat kahwin dengan ustazah, banyak benda saya belajar. Kan? Ramai dah orang kahwin dengan ustazah tak baca apa pun. Masya-Allah kan. Saya kalau dapat nombor 2 ni alimah, selesai masalah saya. Masya-Allah kan. Lelaki ni beritahu macam tu. Saya nak kahwin kamu sebab kamu ni alimah. Jadi saya boleh belajar dengan kamu. Yang kedua, kerana kamu ni solehah. Jadi saya boleh belajar amal dengan kamu kan. Wirid, macam mana nak muqarrab apa? Nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Masya-Allah. Yang ketiga, kerana kamu ni jamilah, cantik. Alimah, solehah, jamilah. Kerana kamu ni cantik, insya-Allah. Rabi'ah Dawiyah rahimahullah diam kan. Ditundukkan pandangan. Kemudian dia angkat balik dan dia beritahu, tuan nak tahu tak? Saya sebenarnya ada adik perempuan. Ada adik perempuan. Bila dengar ada adik perempuan, lagi muda kan? Allah, rasa macam rugi pula tadi cakap cinta. Adik perempuan saya, kalau tuan kata saya alimah, dia lebih alimah daripada saya. Dah goyang dah. Daripada sekata-kata cinta dah tinggal 80 dah. Kalau tuan kata saya solehah, adik perempuan saya lebih solehah daripada saya. Daripada 80 tinggal 50 dah. Allah, lebih solehah dah pula kan. Kalau tuan kata saya jamilah, tuan kata saya cantik, adik perempuan saya lebih cantik daripada saya. Daripada 50 dah tinggal 20 tuan. Tuan nak tak kahwin adik perempuan saya? Tuan. Ni tashkin. Tak gaza ni, tak gaza. Tuan.
Tuan nak tak kahwin dengan adik perempuan saya? Kita kadang nak, tapi bila berdepan dengan tazkir ni, bagi orang lain dululah. Masya Allah. Bagi orang lain dulu. Bagi Haji Sopi dululah kan. Bagi orang lain dulu kita kata kan. Tak sedia kan, Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini berlaku pada lelaki tadi. Kamu nak tak kahwin dengan adik perempuan saya? Lelaki ni dah sangsi dah, muka dah lain dah. Muka dah malu-malu dah kan. Apa dia beritahu? Adik perempuan yang saya cakap, yang alimah, yang solehah, yang jamilah, yang cantik tu, sekarang ada dekat belakang tuan. Belakang saya? Tu dia pusing. Tak ada orang. Kat belakang tak ada orang. Rahmatullahi beritahu apa? Pergi kamu wahai penipu. Kamu ni bukan pencinta. Kamu ni penipu. Kalau orang cinta, dia takkan pandang belakang. Tadi kamu kata kamu cinta pada saya. Bila saya kata, kenapa cinta pada saya? Kerana kamu ni alimah, kamu ni solehah, kamu ni jamilah, kamu ni cantik. Tetapi bila saya kata saya ada adik perempuan, muka kamu dah lain dah. Rasa macam misal pula cakap. Saya cakap pula adik perempuan saya lebih solehah daripada saya, muka kamu dah lain dah. Daripada 100 tu dah turun dah kurang dah. Saya beritahu dia lagi alimah daripada saya, kamu pun rasa macam lagi kurang lagi dah. Saya beritahu adik perempuan saya lebih cantik daripada saya, kamu pun cinta dah makin kurang. Saya beritahu adik perempuan saya dekat belakang, kamu turun dari belakang. Ini pendusta. Kata ulama, bagaimana cinta kita pada Allah? Bagaimana cinta kita pada Allah? Kita berkata pada seluruh dunia, saya cinta pada Allah, saya cinta pada Nabi. Bila dengar hayya 'alas salah, kenapa langkah kaki kita tak datang ke masjid? Kita beritahu pada seluruh dunia, saya cinta pada Nabi SAW. Satu hari berapa hari selawat pada Nabi? Kata ulama, orang yang paling Nabi cinta, Nabi SAW mencintai umat. Nabi tak pernah benci pada umat. Kita list dalam buku diary kita, berapa orang kita telah benci dalam hidup ni? Begitu ramai kita telah benci. Dia tu tak boleh pakai. Oh dia tu, kau baru tahu sikit, aku tahu lagi cerita yang lain tau. Ni tuan-tuan, ni berlaku pada kita, Masya Allah. Kau tahu baru sikit je, itu pun kau Google. Aku tahu detail tau. Ni tuan, Masya Allah. Berapa orang telah benci dalam hidup ni? Sedangkan Nabi SAW tak pernah benci siapa-siapa. Bahkan tuan yang mulia, Masya Allah, kita beritahu seluruhnya, kita cinta pada Allah. Berapa kali kita telah beritahu pada manusia tentang kehebatan Allah, tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu tuan mulia, sebab itu penting kita keluar jalan Allah. Penting kita buat dakwah untuk bagaimana kita realisasikan tuan yang mulia cinta kita pada Allah dan cinta kita pada Nabi SAW. Langkah pada hari ini tuan-tuan, Masya Allah, sebagian besar umat rasa selesa dengan amal yang dia cukuplah ni, padan dah, ni bekal untuk akhirat, cukuplah ni, Masya Allah. Sedekah seminggu sekali hari Jumaat RM1 cukup dah. Padan dah ni, nak buat apa lagi? Nak korban-korban untuk buat madrasah pula, nak korban-korban untuk keluar dakwah, nak buat apa lagi? Padan dah ni, cukup dah ni, Masya Allah. Rasa selesa, qanaah pada agama. Kata ulama, qanaah ni pada dunia, tapi hari ini berlaku penyakit umat, qanaah pada akhirat. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, untuk persiapan kematian kita, bahkan untuk realisasikan cinta kita pada Allah dan cinta kita pada Nabi, kita kena tambah korban kita tuan-tuan, untuk bagi masa lagi dan lagi keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita azam untuk pergi seluruh dunia insya-Allah. Insya-Allah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahmatal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma antallah antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبادك وعبدك ما استطعنا أعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء بذنوبنا فاغفر لنا وأهلنا وأهل قريتنا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا رحمن يا رحيم. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kecil, dosa besar kami ya Allah, dosa kami lakukan di depan dan di belakang manusia ya Allah. Ya Allah, dosa yang kami rasa bukan dosa kami, tapi rupa-rupanya dosa Engkau ya Allah. Terimalah taubat kami dan ampunlah kami ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kedua bapa kami ya Allah. Kasihlah mereka semua, kasih mereka waktu kami kecil ya Allah. Ada di antara kami bapa telah pergi mendahului kami ya Allah. Rahmatilah mereka dalam sana ya Allah. Ya Allah, ampun dosa pasangan kami ya Allah, khususnya isteri kami ya Allah, yang telah khidmat untuk kami ya Allah, masak untuk kami ya Allah. Kadang-kadang mereka dimarahi tanpa sebab ya Allah. Ya Allah, mereka ditinggalkan tak masuk kerja kami ya Allah. Kalau mereka ada salah bawa silap, ampun dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ampun dosa anak-anak kami ya Allah. Di mana saja mereka berada, ya Allah, ampun dosa mereka ya Allah.
adik-beradik kami ya Allah, pakcik-makcik kami ya Allah, kaum keluarga kami ya Allah, orang-orang kampung kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, guru-guru, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, alim ulama yang pernah mengajar kami ya Allah, sahabat-sahabat kami yang dekat ataupun yang jauh ya Allah, siapa saja ya Allah yang pernah buat kebaikan kepada kami dalam hidup ini ya Allah, dan memperoleh umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandang kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan kau pandang kami dengan pandang kebencian dan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, kurangkan rezeki kami ya Allah, segala tubuh kami ya Allah, sembuhkanlah segala pikiran diri kami ya Allah, selesaikanlah segala masalah kami ya Allah. Dalam seluruh perintah-Mu menjadi kehidupan cerdas bagi Islam kasih-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, dan ayahkan bercita-cita kami hingga hari kiamat, anak yang soleh-solehah, anak yang habis-habisah, anak yang alim-alimah, anak yang da'i dan da'iyah, anak yang sedia memperjuangkan agama seluruh alam seperti sahabat dan sahabiah. Allah jadikan laki-laki di tanah air kami ya Allah seperti laki-laki zaman Nabi SAW ya Allah. Jadikanlah wanita-wanita tanah air kami ya Allah seperti wanita-wanita di zaman Nabi SAW ya Allah, tutup aurat dengan sempurna, hidup secara agama ya Allah. Jadikanlah anak-anak tanah air kami seperti anak zaman Nabi SAW ya Allah. Jadikanlah rumah-rumah di seluruh tanah air kami hidup amalan 24 jam seperti amalan rumah sahabat di zaman Nabi SAW ya Allah. Jadikanlah kalau masjid-masjid, surau-surau, madrasah-madrasah di seluruh tanah air kami hidup amalan seperti amalan Masjid Nabawi zaman Nabi SAW ya Allah. Jadikanlah kampung-kampung di seluruh tanah air kami ya Allah hidup tenteram dan bahagia, hidup suasana agama, hidup dengan penuh kasih sayang seperti kampung Madinah di zaman Nabi SAW ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabak yang melanda dunia pada hari ini ya Allah. Angkatlah wabak yang melanda dunia pada hari ini ya Allah. Wabak Covid yang melanda dunia pada hari ini, angkatlah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, di antara ya Allah mereka yang telah diuji dengan wabak Covid ini ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Yang diuji dengan ekonomi dan masalah pekerjaan ya Allah, selesaikanlah ya Allah. Ya Allah, engkaukanlah kesempatan hidup mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon merayu padamu ya Allah, Engkau bimbinglah kami ya Allah. Kau bimbinglah kami ya Allah. Kami jauh daripada Nabi kami 1400 tahun ya Allah. Kami tak pernah lihat wajah Nabi kami ya Allah. Kami cuma pernah dengar kisah Nabi daripada alim ulama dan ustaz-ustaz kami ya Allah. Kami sangat cinta kepada Nabi ya Allah. Sebab cinta kepada Nabi lah kami belajar-belajar buat dakwah ya Allah. Walaupun kau tahu kami tak pandai ya Allah, kami belajar-belajar Allah untuk mendekati orang soleh ya Allah, mendekati alim ulama ya Allah, untuk kami dekat dengan Nabi ya Allah, untuk kami dapat dekat dengan kau ya Allah. Ya Allah, kami pergi Madinah, kami tak dapat jumpa Nabi ya Allah. Kami cuma dapat ziarah makam Nabi ya Allah. Kami sangat cinta pada Nabi ya Allah. Kami belajar-belajar amal sunnah ya Allah, dan kami belajar-belajar untuk ajak umat untuk amal sunnah ya Allah. Ya Allah, kami takut ya Allah. Di dunia kami berkata pada seluruh dunia kami cinta pada Nabi, tapi kami takut di akhirat Nabi tak kenal kami ya Allah. Kami takut cinta kami hanya di mulut bukan di hati ya Allah. Ya Allah, jadikanlah asbab air mata dan cinta kami pada Nabi ini ya Allah. Di kubur saat malaikat tanya kami siapa Nabi kami boleh tahu Nabi, kami boleh tahu Nabi kami Nabi SAW ya Allah. Kami harap di Telaga Kausar ya Allah, kami dapat minum di tapak tangan Nabi SAW ya Allah. Kami nak pujuk tangan Nabi ya Allah. Kami nak peluk Nabi ya Allah. Kami nak ucap terima kasih kepada Nabi ya Allah. Kerana Nabi telah korbankan seluruh hidup Nabi ya Allah. Siang malam Nabi ya Allah, benak darah Nabi ya Allah, darah keringat Nabi untuk kami kenal Kau ya Allah. Kami harap kami dapat syafaat Nabi ya Allah, dan masuk surga selama-lamanya dengan Nabi yang kami cinta ya Allah. Ya Allah, beri hadiah pada kami ya Allah untuk seluruh perintah-Mu ya Allah, menjadi kehidupan cinta bagi Islam kasih ya Allah. Dan jika kami asbab hidayah ya Allah, beri kepada anak isteri kami ya Allah. Ya Allah, beri kepada anak isteri kami yang kami tinggalkan ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha menjaga mereka ya Allah. Engkau lah yang maha mendidik mereka ya Allah. Engkau didiklah mereka ya Allah. Engkau didiklah mereka ya Allah dengan cara yang terbaik sebagaimana Engkau telah didik orang yang Engkau kasih ya Allah. Ya Allah, beri hidayah pada kawan-kawan kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah yang sering minum makan dengan kami ya Allah, tapi mereka belum datang lagi ya Allah ke masjid ya Allah. Mereka belum datang ke dalam agama Engkau ya Allah. Pilihlah mereka ya Allah. Jikalau mereka yang belum Islam ya Allah, mereka banyak bantu kami ya Allah. Waktu kami susah ya Allah, beri hidayah pada mereka ya Allah. Beri umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Beri hidayah pada umat ya Allah hingga ujung-ujung dunia ya Allah. Ya Allah, tebar rezeki kami seluruh dunia ya Allah. Agar kita putar rezeki kami dengan keluarga Engkau ya Allah. Ya Allah, ada hidup baik bagi kami ya Allah. Hidupkan kami dengan beriman dan bertakwa padamu ya Allah. Ada yang mati bagi kami ya Allah. Syahidkanlah kami di jalan-Mu ya Allah. Matikanlah kami di kota Madinah di bumi Nabi-Mu ya Allah. Matikanlah kami dengan lantaran berani mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Ya, ada masalah dia ya Allah. Ya, ada hutang piutang dia ya Allah. Yang lemah kuatkan dia ya Allah. Yang belum temukan jodoh dia ya Allah. Yang belum punya zuriat ya Allah. Yang punya derajat dia ya Allah. Di mana tempat ya Allah mereka sedang berjuang jalan-Mu ya Allah. Yang sedang keluar dakwah, bantulah mereka ya Allah. Anak isteri kami ketika kita masuk kerja, bantulah mereka ya Allah. Ya Allah, saudara kami ya Allah yang disiksa, dizalimi di mana-mana ya Allah. Di Palestin, di Syria, di Yaman, di mana saja mereka dizalimi, bantulah mereka ya Allah. Di Burma, mereka saudara kami ya Allah. Mereka saudara kami ya Allah. Di mana saja orang Islam sedang sakit di hospital, di rumah,
yang sedang sakit ya Allah, sama ada mereka kawal kami ataupun tidak ya Allah, bantulah mereka lah ya Allah, bantulah mereka ya Allah, ya Allah kesalahan kami ya Allah, ya Allah bantulah kami ya Allah. Allah yang terakhir kami minta apa saja kerana minta kebaikan untuk kami, yang itu kami minta ya Allah. Apa saja keperluan minta jauhkan dari kami, itu kami minta Allah. Allah dengan terima doa kami, terimalah perhimpunan kami kali ini ya Allah, pada pagi ini ya Allah, dan sepanjang program ini ya Allah, daripada sebarang musibah dan bencana ya Allah, pada sebarang wabak dan segala penyakit ya Allah, dan berikanlah ya Allah asbab perpisahan kami ya Allah, kesebannya hidayah seluruh alam ya Allah. Pulang setiap orang ke rumah mereka masih bawa hidayah ya Allah, dan perubahan berlaku dalam diri dan juga dalam umat ya Allah, dan matilah kami dengan terima pada kami ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan berikan komen anda di bawah, serta jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.